Okey, tengok dekat nota B, fractional indices. Okey, fractional pecahan ya. So, macam mana kita nak dealing with fractional indices ataupun indeks yang berbentuk pecahan. Okey, tengok dekat nota 1. A kuasa 1 per n is a positive n root of ini. Okey. Ini adalah punca kuasa. Kalau kita ada A 1 per n, samalah maksudnya punca kuasa n bagi A. Okey? Mungkin semua orang dah pernah dengar kalau ada kuasa 2, dia lawannya ada punca kuasa 2. Kalau ada kuasa 3, lawan dia adalah punca kuasa 3. Okey? So, dengan kata lain, kalau cikgu ada contoh A kuasa setengah, samalah maksudnya dengan punca kuasa 2 bagi A. Yang mana ini bukan kosong lah. Okey? Kita sekarang ni cerita pasal nombor bukan kosong. Apa-apa nombor negatif ataupun positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu ada A kuasa M per N. Okey? So, kalau ada kuasa pecahan M per N, selalu ingat yang atas kuasa yang bawah punca. Cikgu ulang A tadi base kan? A tadi base ataupun atas. M dengan N ni indeks kita. Tapi indeks kita sekarang bentuk pecahan. Macam mana nak kenal? Kalau indeks kita dalam bentuk pecahan, yang atas kuasa yang bawah punca. Yang atas kuasa yang bawah punca. Jadi dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Jadi A kuasa M per N adalah sama dengan punca kuasa N, okey, dalam square root ni, dalam root ni adalah A kuasa pula dengan M. Maksudnya sekarang A ni adalah base kita. So base kita ni kuasa M sebab atas kuasa, bawah punca kan? Punca N. Jadi macam ni. Okay. So yang ni mungkin tak nampak sebab dalam general form kita tengok dalam bentuk nombor untuk lebih nampak. Okay, tengok example 4. Okay, tengok example 4. Let's say kita ada 64 to the power of half ataupun 64 kuasa setengah. So macam mana dapatkan jawapan? So 64 kuasa setengah samalah maksudnya punca kuasa 2 bagi 64. Again ya kelas, kalau kuasa 2 kita tak tulis 2 kat luar kan. Okay, punca kuasa 2 kita tak tulis 2 kat luar sebab kalau punca kuasa macam ni tak ada apa-apa, is understood as punca kuasa 2 Okay, so punca kuasa 2 bagi 64 jawapannya 8. Ni tekan kalkulator Baik, untuk soalan 2. Soalan 4B. Soalan 4B, cikgu ada 1/32 punca kuasa 1/5. Okey, so atas punca bawah atas kuasa bawah punca. Jadi atas kuasa 1. Sebab tu 1/32 ni tak ada kuasa apa-apa, memang dia lah. Sebab base dia kuasa 1 yang ni lah. Punca berapa? Punca 5. So 5 tu duduk luar, nampak? So mana cikgu dapat 1/2? Ni boleh tekan calculator. Sebab 2 kuasa 5 32. Jadi punca kuasa 5 bagi 32 adalah 2. Boleh tak? Boleh tak faham ayat tu? Macam mana dapat 2? Memang boleh tekan calculator, tapi macam mana nak faham? Okey. 2 kuasa 5 dapat 32. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kalau pelajar-pelajar tekan calculator memang dapat 32. Okey, disebabkan 2 kuasa 5 32, kalau kita terbalikkan, punca kuasa 5 bagi 32 dapatlah 2 balik. Memang macam tu Okey, kalau tak nampak lagi tekan calculator dan dia akan keluar jawapan. Okey, cikgu dah terangkan macam mana dia dapat. Kemudian kita tengok contoh C. C kita ada 27 base, kuasa dia adalah 4/3. Okey, 4/3. Kemudian lepas tu macam mana cara kita nak dapatkan jawapan. Okey, sekejap cikgu nak tengok dekat. Cikgu macam mana nak tekan punca kuasa 5 kat kalkulator. Oh, okey. Okey, cikgu ajar tekan kat kalkulator. Sekejap macam mana cara nak tekan Sekejap ya. Okey, ni kalkulator awak. Ni kalkulator kan. Okey, nampak dekat screen cikgu punya kalkulator. Baik, cara nak tekan punca kuasa 5 tu. Okey, you tekan dulu 5. Tekan 5. Nampak ke semua orang? Tekan 5. Okey, dia keluar 5 kan. Okey, kemudian
tekan shift. Okay. Ni tekan 5, tekan shift. Okay. Lepas tekan shift, lepas tu dia ada tanda ni. Tanda ni. Ni tanda ni. Tanda ni tekan ni tanda ni. So dia akan keluar macam ni. Mesti akan ada tanda macam ni dekat dalam awak punya calculator. Boleh nampak? Okay. So mana cikgu dapat ni? Okay. So ni lah. Okay, kalau kita masukkan 32. Okay, tengok. Kita buat. Okay. 5. Punca 5 bagi 32 kan? Okay. So kalau kita tekan sama dengan, dia akan keluar. Nampak? Boleh? Boleh Itu cara nak tekan calculator. Oh, okay. Sekejap mana nota tadi? Dah hilang dah. Okay. So, nampak boleh tak nota ni? Boleh somebody respond? Nota ni boleh nampak tak balik? Nampak Okay. So, kita balik kepada nota. Okay, tadi cikgu tinggalkan soalan C kan? Okay, tengok 27 kuasa 4 per 3. So, again, 27 ni base kita, nampak? Base kita So, kuasa duduk kat luar, nampak? Lepas tu, punca duduk dalam. Okay, so punca kuasa 3 bagi 27 dan lepas tu baru kuasa 4. Bila dapat operasi bercampur macam ni, masa tu nak buat dulu. Sebenarnya buat mana-mana pun tak apa. Tapi biasanya pelajar suka buat punca dulu sebab punca susah kan. Sebenarnya buat mana-mana pun tak apa sama je. Baik. Punca kuasa 3 bagi 27 dapat 3. Okay, itu boleh tekan calculator. Kemudian 3 tu kuasa dengan 4. Okay. So bermakna kalau 27 kuasa 4 per 3 samalah maksudnya 27 punca kuasa 3 dapat jawapan baru kuasakan dengan 4. Itu maksud dia. Atau kalau kita buat benda ni serentak kat calculator, dia dapat sama juga Okay, cikgu terang ni cikgu tunjukkan dekat calculator sekarang. Okay. Cara nak buat dia macam mana. So yang tu 27 kan. Okay, awak buka kurungan. Buka kurungan. Okay, kurungan yang pertama yang ini. Lepas tu punca kuasa kita tekan shift. Okay, kita tekan shift. Okay, lepas tu ada tanda ni kan. Ni tanda ni. Tanda ni kalau tengok dekat tulisan kuning ni yang ni kan. Kuning kat atas tu punca kuasa 3 kan. So tekan je macam tu. Tekan kuasa 3 tu. Okay. So dia akan keluar macam ni. Nampak? Okay. So masukkan nombor kita 27. Okay. Masukkan nombor kita 27. Nampak Okay, lepas tu tutup kurungan. Tutup kurungan. Kemudian kita nak kuasakan dengan apa pula? 4 kan? Okay, ni tanda kuasa. Ni tanda kuasa yang tanda macam ni. Ni tanda kuasa. So tekan ni. Okay, kuasa. So kita tekan 4. Dapatlah macam ni. Okay. So bila kita tekan sama dengan, dia akan keluar 81. Boleh semua? Ya. Itu cara tekan calculator. Okay. Okay, nampak semua? Alright. Bagus, Fahri nampak. Okay. Okay, so sama jugalah macam contoh D. Ni macam panjang sikit kan. Tapi awak dah tahu cara nak guna. Okay. Okay, ini sebenarnya dalam buku ni yang cikgu highlight ni, ditunjukkan macam mana cara nak dapatkan penyelesaian tanpa guna calculator. Kita boleh dapat penyelesaian jugalah bila kita buat step by step. Sebab cikgu dah ajar tadi macam mana cara kalau kuasanya negatif, kita kena bawa turun bawah. Lepas tu apa nak kena buat dulu dan sebagainya. Okay, tapi kalau nak dapatkan straightforward jawapan ni boleh tekan calculator terus kan. Sebab calculator canggih kan. Tapi make sure bila kita tekan calculator, macam mana nak tekan calculator macam ni. Okay. Awak kena pastikan kurungan tu betul. Okay. So tengok cikgu buat. Ni kurungan. Okay. So 16. Okay. So per dengan berapa tu? 625 tutup kurungan. Buat ni dulu. 16 per 625 tutup kurungan kan. Kemudian kuasa. Tanda kuasa yang macam tu. Okay. Tanda kuasa yang macam tu. Kemudian kita buka pula kurungan balik. Sebab kita nak letak kuasa tu pula. Kuasa ni berapa? Negatif 3 per 4 kan. So buka kurungan. Letak negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4. Okey, nampak macam ni. Okey, nampak macam ni kan. Okey, so cikgu ulang.
dia punya ni, dia punya uh, cara tadi yang ni 16 per 625, lepas tu kuasa dengan dalam kurungan negatif 3/4. So bila awak tekan sama dengan, awak kalkulator akan bagi dalam nombor bercampur iaitu 15 5/8. Tapi kalau kita letakkan dalam pecahan tak wajar, tukar pecahan tak wajar, dia dapat 100, betul 125/8. Itu sama dalam nota. Nampak? Boleh faham? Okey. So tu cara nak guna kalkulator dengan cara manual dalam buku sama saja. Okey. So sebenarnya kalau boleh patutnya semua pelajar kena tahu dua-dua cara. Awak tahu cara nak guna secara manual dan tahu juga cara nak kalkulator. Sebab ini baru kita belajar asasnya. Kita tak tengok lagi macam mana contoh soalan ditanya dalam exam. Dia tak tanya straightforward macam ni tau. Dia tanya dalam bentuk equation. Okey. So nanti kita akan go through lah satu-satu sebabkan topik ini masih belum pernah belajar. So cikgu pergi daripada awal, so kita pergi dulu Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang penting iaitu law of indices. Okey, tengok dekat nota bahagian C. Law of indices ataupun petua indeks. Okey, indeks ni ada